Maka ilmu tauhid juga disebut tentang mabadi yang 10. Setiap ilmu itu ada 10 mabadi. Setiap ilmu ada 10 mabadi. Maka mabadi ilmu tauhid yang pertama dahulu, apakah nama ilmu tauhid? Ilmu tauhid juga disebut ilmu kalam, disebut ilmu usuluddin, ilmu akidah. Yang kedua, tempat ambilnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi maka tidak betul lah orang yang menuduh akidah Asy'ariyah ini ambil daripada itu je. Yang keempat, maudhu', tajuknya adalah zat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Yang kelima, faedah. Faedah kita belajar ilmu tauhid ini, faedah dia dapat kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal Rasul dan sebagainya. Yang keenam, nisbah ilmu ini. Maksud nisbah, bermaksud nisbah ini bermaksud nisbah dengan ilmu yang lain. Ilmu tauhid ini duduk nombor berapa? Maka nisbah ilmu tauhid ini disebut ilmu yang nisbah, bermaksud nisbah ilmu ini, nisbah kepada agama Islam. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling utama sekali kita belajar. Yang ketujuh, sambungan pada hari ini, yang menghantarnya, yang menghantar ni boleh kita kata muassis dia, pengasas dia. Siapa pengasas ilmu tauhid ini? Maka disebut yang ketujuh ini, yang pertama, mereka yang mengatur, mereka yang menyusun, mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mengeluarkan dalil dia, dengan mendirikan dalil dia untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi. Daripada ulama masyhur, nama dia Abul Hasan Al-Asy'ari. Maksud inilah imam kita. Di sebenarnya umat Islam kena tahu imam dalam tauhid adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebut tu kena betul. Al-Maturidi. Ta tu pendek. Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ni lah pengasas dia. Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Terkadang ulama dia hanya sebut Abu Hasan Asy'ari sahaja. Sebab itu kadang-kadang dia sebut akidah kita siapa? Akidah kita adalah Al-Asy'ari. Kena sebut gitu. Macamlah dalam mazhab fiqh. Mazhab kamu ni apa? Selalu boleh orang tanya mazhab, kita kata Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i kan. Jarang kita sebut mazhab akidah kita. Selalu orang tanya mazhab apa? Kami ni Malaysia mazhab Syafi'i lah. Jarang kita sebut nama mazhab akidah. Sebab itu ulama kata umat Islam banyak yang jahil akidah dia apa kan, tak tahu. Sebab apa tak tahu? Tak belajar. Tak belajar. Ini akidah kita, imam dia Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillah lah ni 9 ni dah masuk ke dalam teks kutubah dia kan. Tapi sekarang ni tak tahu baca ke tidak lagi. Baca lagi. Tak baca dah. Tak baca dah lama-lama seorang lupa kan. Nanti tertipu lagi kita dengan pegangan yang tak betul. Kita sebut dahulu
Kalau orang tu sebut dia bukan ahli sunnah wal jamaah, itu mudah. Kami ni Syiah, kami ni Mu'tazilah, itu mudah kita nak jauhi orang tu. Tapi yang masalah ni bila orang kata kami ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan ahli sunnah wal jamaah yang sebagaimana kita pegang. Ni payah ulama Islam. Akidah apa tuan ni pegang? Kami akidah ahli sunnah wal jamaah lah, katanya. Jadi itu yang kita kena belajar ni. Sebab di atas nama ahli sunnah wal jamaah dah ada orang lain pula klaim dia juga ahli sunnah wal jamaah. Siapa dulu? Kita yang dulu. Abu Hasan Asy'ari ni yang dulu. Dah berapa ratus tahun, 800 tahun. Nama ahli sunnah wal jamaah itu adalah Al-Asy'ari. Belum ada lagi orang klaim. Tapi yang zaman mutaakhirin ini, 100 tahun yang kemudian ini, dia juga mengklaim dia adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi tak sama. Jadi bila tak sama, ramai orang Islam terkeliru. Bila terkeliru, itu kita kata fitnah. Jadi dalam bab akidah ni telah datang zaman fitnah. Jadi zaman fitnah ni orang awam dia tak perasan. Zaman fitnah orang awam tak tahu, tak ada pun rotah yang curi, tak ada pun rumah yang curi. Orang awam ni benda yang bahaya ni benda yang nampak terang-terang. Duit dia kena curi, motor dia kena curi, akidah kena curi, orang awam tak faham. Jadi bila tak faham, ramai yang salah dalam faham agama. Sebab dia kata zaman ni zaman fitnah. Lebih bahaya. Ni orang yang membawa fahaman-fahaman yang salah, kita kata mereka tu membawa fitnah yang besar dalam agama. Jadi ulama kita memang sangat bersungguh-sungguh. Kita yang tak nampak kan. Ulama kita sangat bersungguh-sungguh dan sangat risau. Orang awam dia tak nampak. Maka ulama mengatakan bila ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah pengahnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dua inilah yang kita belajar dan kita pegang. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini lagi lama kan. Siapakah orang yang paling pertama menerima ilmu tauhid di kalangan manusia? Adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan yang paling akhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ke-8 hukumnya. Tengok hukum ni. Orang enggak belajar tauhid ni, biarlah. Biarlah orang tu belajar kat pondok tu, banyak lagi nak belajar. Macam mana kesedaran kan? Apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi kalau kita dah faham, alhamdulillah lah. Tapi fardu ain hukum dia. Hukumnya fardu ain, maksud setiap orang Islam kena faham ilmu tauhid ini. Hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan mengetahui apa? Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal, dengan jalan yang ringkas. Ringkas, secara ringkas itu hukumnya fardu ain. Dengan jalan yang ringkas. Nanti kita huraikan macam manakah dikatakan jalan yang ringkas, ijmali. Adapun dengan jalan tafsil, huraian satu persatu, dengan jalan-jalan ijmal dan dengan jalan tafsil, huraian satu persatu beserta dengan dalil ijmal. Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardu kifayah. Mana mengetahui dengan terperinci itu fardu ain lagi. Mengetahui secara ringkas, secara terperinci itu fardu ain dengan dalil yang ringkas.
Itu dalil ringkas. Dengan dalil yang ringkas. Adapun dengan dalil yang lebih terperinci itu fardu kifayah. Yang kesembilan, apakah kelebihannya? Maka yaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Dikatakan ilmu tauhid ini adalah setinggi-tinggi ilmu berbanding ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dikatakan ilmu tauhid ini adalah ilmu asas kepada semua ilmu. Bermaksud ilmu fiqh asasnya mesti tauhid. Ilmu tasawuf pun asas dia tauhid. Bermaksud dia lah seasas-asas ilmu. Atau dengan makna yang lain, tidak sempurna solat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita bila tidak sempurna tauhid kita. Itu maksudnya. Atau ditolak amal kita sebab tidak sempurna tauhid kita. Begitu juga ilmu tasawuf. Tidak sempurna ilmu tasawuf, bahkan ditolak ilmu tasawuf sekiranya tauhid kita tak betul. Maksudnya, macam mana kita nak tasawuf? Ilmu tasawuf ni ilmu tasawuf ni ilmu untuk kita beramal. Ilmu tasawuf ni ilmu berzikir. Ilmu tasawuf adalah ilmu kita banyak berzikir kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kata makna tasawuf bermaksud amal. Kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beramal. Jadi macam mana nak sempurna tasawuf suluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya ketika mana kita menyebut nama Allah, kita bayangkan Allah Taala itu duduknya di langit. Sebab ada orang dia pegangan dia Tuhan tu duduk dekat langit. Tuhan tu duduk dekat arasy. Jadi setiap kali kita bertasawuf, setiap kali kita beramal, kita membayangkan Tuhan yang kita sebut itu berada di langit. Sah ke tak sah suluk kita kepada Allah? Tak sampai, tak sah suluk kita. Setiap kali kita menyebut nama Allah, yang mana Allah yang kita faham itu Allah yang duduk di langit. Akidah dia. Maka tasawuf ini tidak manfaat. Tidak akan ke mana. Begitu juga bila kita solat. Bila kita solat dengan anggapan pegangan akidah kita, Tuhan itu ada di langit. Timur atau tidak? Maka tidak diterima amal kita, tasawuf kita. Sebab itu ilmu tauhid adalah ilmu yang paling asas. Jadi bila kita solat, kita tahu Tuhan yang kita sembah itu sifat dia sekian. Bila kita bertasawuf, bila kita berzikir, bila kita menyebut nama Allah yang kita sebut, maka akidah kita faham Allah yang kita sebut itu sifat dia demikian. Barulah memberi kesan kepada hati kita dengan kesan yang betul, dengan kesan yang sahih. Bila kita menyebut nama Allah, bila kita berzikir, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang sahih, dengan kepahaman Allah Ta'ala yang kita sebut itu, Allah Ta'ala yang tidak menyerupai makhluk, Allah Ta'ala yang tidak berada di atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Maka baru sahih, tasawuf kita baru sah, amal kita baru sah. Kita sembahyang menghadap kiblat, kita sembahyang kepada Allah ni, Allah yang macam mana kita menghadap ini. Maka kita, bila kita salat, kita faham sebab kita dah belajar ilmu tauhid, Allah Ta'ala yang kita sembahyang ini adalah Allah Ta'ala yang wujud, tidak baqa, mukhalafatu ala hawadis, qiyamu binafsi, wahdan, qudrah, iradah, sebagainya. Itulah Allah yang pada kepahaman kita, kepahaman ahli sunnah wal jemaah, baru sah. Barulah sah ibadat kita, barulah sah sembahyang kita, barulah sah haji kita, barulah sah umrah kita, barulah sah puasa kita. Tapi kalau orang ibadat, dia faham Tuhan itu ada tangan, ada mata, dan sebagainya. Jadi ulama tolak faham macam tu. Allah Ta'ala tu dia boleh turun, kadang dia turun dekat langit. Jadi memahamkan Allah sebegitu satu kepahaman yang salah. Jadi kita nak hukum orang tu, kita tak hukum lah, tapi kita rasaklah fahaman dia tentang
tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kelebihan dia adalah setinggi-tinggi, semulia-mulia ilmu daripada ilmu yang lain. Kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdal minat tauhid wassalah, minat tauhid wassalah, walau kana syai'un afdal minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'an wa minhum sajid. Sabda Nabi SAW bahawasanya Tuhan tidak memfardukan sesuatu kefarduan terlebih afdal daripada apa ni? Mengesakan tauhid, minat tauhid, iaitu ilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada sesuatu yang terlebih afdal daripadanya, satu lagi tinggal ni, minat tauhid wassalah, daripada mengesakan Tuhan dan sembahyang. Sebab teks asal dia minat tauhidi wassalati, dia kata. Tidak ada kefarduan yang paling afdal daripada tauhid dan salat. Minat tauhid wassalah, daripada tauhid dan salat. Dan jika ada sesuatu yang terlalu afdal daripada nescaya apa tu? Walau kana syai'un afdal minhu lafardhahu. Kalau ada sesuatu yang lebih afdal, nescaya Tuhan akan fardukan kepada kita. Tetapi pada hakikatnya Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas malaikat. Padahal setengah malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, ada yang sujud selama-lamanya. Bermaksud malaikat amal dia solat, sembahyang, ada yang rukuk, ada yang sujud dan sebagainya. Maka itu dalil bahawa seafdal-afdal ibadat adalah tauhid kepada Allah. Jadi malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga sentiasa rukuk, sentiasa sujud. Maka hadis ni menggambarkan bahawa seafdal-afdal amalan adalah tauhid dan juga salat. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib diketahui, dan lagi kerana mulia maudhu'nya, kerana mulia tajuknya. Kenapa ilmu tauhid ini mulia? Sebab tajuk perbahasan dia itu hebat. Kenapa mulia ilmu tauhid? Sebab maudhu'nya adalah zat Allah. Kita berbicara tentang diri Allah. Jadi ilmu tauhid ini dia mulia. Kenapa? Sebab kita berbincang tentang Allah itu sendiri. Kita berbicara tentang Allah. Tajuk maudhu'nya adalah Allah. Jadi bila tajuk dia Allah, apa salah? Kalau kita belajar bab fiqh, tajuk dia ibadat. Kita belajar bab fiqh, tajuk dia puasa, tajuk dia haji, tajuk dia korban. Tapi ilmu tauhid ni tajuk dia zat Allah. Kita berbicara tentang zat Allah. Dan Rasulullah, berbicara tentang diri Rasul. Maka dari itu jadilah ia semulia-mulia ilmu, sepenting-penting ilmu, sebab dia berbicara tentang zat Allah dan diri para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ke-10, bermaksud mabadi ini semua ada 10. Mabadi ini 10. Ada ilmu yang sebut 8, 7 dan sebagainya. Tapi dalam ni 10 tu dia sebut. Ya, mabadi yang ke-10 apa? Apakah kesudahan ilmu ini? Nihayah ilmu, kesudahan dia. Mana kesudahannya? Penghujung ilmu ni apa kita dapat? Apa dapat? Apa kesudahan ilmu ini? Apa hasil dia? Bila kita belajar ilmu ni, apa hasil dia? Apa kesudahan dia?
Maka kesudahan ilmu ini yaitu dapat membezakan di antara aqaid, di antara akidah-akidah dan kepercayaan yang sahih dan yang batil. Itu kesudahan dia. Oh, pentinglah. Ya. Kesudahan ilmu apa? Akhirnya dapat kita bezakan. Jadi bila datang satu kenyataan tentang akidah, dapat kita bezakan, rasa-rasa macam tak betul orang ni. Sebab apa? Sebab kita dah belajar dah. Yang sahih dah begini. Itu kesudahan dia. Maka kesudahan dapat kita bezakan di antara akidah. Jadi akidah ni bukan sekadar makanan kita tak, tapi akidah benda yang paling asas untuk diri kita. Tak ke penting. Kalau bangunan tu yang paling penting kita jaga, asas saya kan tiang itu. Bangunan ni tinggi kita nak buat ni. 7 tingkat, 6 tingkat bangunan ni. Apa yang paling penting bangunan ni? Asas dia kena kuat. Kalau asas tak kuat, asasnya buat dengan kayu pula. Makan dia anak-anak semua pun. Tak boleh kita kata. Kita nak bangun tinggi, cerita nak buat tingkap apa, kita nak letak pintu macam mana, itu soal kedua. Kita nak dindingnya, kita nak letak batu apa, batu batu, itu soal kedua kita kata. Atap bangunan ni nanti kita nak buat apa, nak buat tak gonting ke, atap tak berapa nak gonting ke, itu nombor 2 cerita. Yang paling asas kita kata asas dia ni paling penting. Begitulah. Akidah ini paling penting sebab untuk menentukan mana satu akidah yang sahih, mana satu akidah yang batil. Setengah jam sampai tadi. Seterusnya, mana-mana kitab tauhid. Mana-mana kitab tauhid pun yang pertama akan dibicarakan tentang hukum. Hukum. Sebab tu belajar ilmu fiqh ada hukum dia. Belajar ilmu tajwid ada hukum dia. Belajar ilmu tasawuf ada hukum dia. Belajar ilmu tauhid pun ada hukum dia. Tak boleh campur-campur semua. Hukum dalam fiqh ada nama dia wajib, ada nama haram, ada nama dia sunat, ada nama dia makruh, ada nama dia harus. Kalau disebut hukum wajib, haram, apa lagi tadi? Sunat, makruh, harus. Sebut macam tu ya, tahu dah. Ini ilmu fiqh lah ni. Ilmu tauhid ni apa pula hukumnya? Berapa hukum ilmu tauhid ni? Entahlah pula, tak disebut, mana nak tahu. Jadi ilmu tauhid ni ada 3 hukum sahaja. Dalam ilmu tauhid ni ada 3 hukum sahaja. Hukum dia yang pertama wajib. Yang kedua apa? Tak dapat nak sebut ni. Yang pertama hukum dia wajib. Yang kedua harus. Yang ketiga memang bumi ni betul-betul ni tak. Ilmu tauhid 3. Wajib, harus, mustahil. 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 Sebelah ilmu tauhid hukum dia wajib, mustahil, harus. Itu bab tauhid dah tu. Bila disebut hukum dia wajib, mustahil, harus, maka itu berbicara ilmu tauhid. Sebab itu dah ilmu tauhid berbicara tentang hukum akal. Di sinilah musuh-musuh, kita khabar musuh lah. Macam mana Kena nak khabar kawan pula. Musuh lah. Sebab apa musuh? Sebab dia mencela. Orang ni mencela. Ustaz tu nampak kan? Ustaz tak ustaz. Orang mencela ilmu ni musuh lah. Walaupun pakai kopiah, pakai jubah semua, janggut dia sepanjang-panjang kan? Kira apa? Musuh lah. Musuh pada pegangan. Musuh lah. Sesuatu yang ingin merosakkan akidah kita. Tak akidah kita rosak.
menyebabkan kita tak selamat di alam barzah. Tak makan dia boleh tidur lagi. Merosakkan akidah kita, itu musuh. Dan merosakkan umat Islam dalam keadaan mereka menjaga mereka betul. Lagi susah. Dengan sangkaan mereka betul. Bahaya kalau kita lemah pegang kita, tergoda kita pula hancur. Jadi musuh gitu. Terpaksa sebab musuh, sebab dia fahmah, mengejek, memperli semua tu. Tak pernah langgar, memang tak pernah langgar sebab tak baca kitab kan. Mereka perli, mereka mengejek, mereka tahmah, mereka apa lagi? Tuduhan yang dahsyat kepada pegangan akidah kita ni. Fasik dan sebagainya. Jadi ilmu tauhid ini pertama kita berbicara tentang hukum akal. Ini jadi modal untuk perli ni. Jadi modal mereka untuk perli. Tengoklah akidah Asy'ariyah diguna akal kata dia. Dia guna akal. Orang guna Quran, dia guna akal. Tak akan mendidih dengan air ataupun goyang. Kalau orang tu goyang dia goyang. Kalau ada kuat dia rasa marah dan sebagainya. Maka akal ini dalam Asy'ariyah diiktiraf sumber untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan akal diiktiraf, kita tidak iktiraf. Jadi biarkan lu kata-kata sumbang daripada satu golongan yang tahmah, yang mengejek golongan Asy'ari ini, cuba menggunakan akal dalam akidah. Apa guna akal ni katanya? Dia tahmah, sinis dan sebagainya. Dan kalau akidah Asy'ariyah, akal ini punyai tempat. Akal kita punyai tempat untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak ada kedudukan akal ni. Bukan dipinggirkan satu perhatian tak. Akal ini masih ada tempat. Sebab tu dalam mazhab Hanafi tak salah, bahawa mereka beranggapan setiap manusia itu wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tak ada rasul diutuskan. Tetapi ahli sunnah wal jamaah, kepahaman kita bahawa seseorang itu tidak wajib beriman kepada Allah kecuali ada nabi yang datang diutuskan. Ataupun kita kata sampai risalah, sampai dakwah. Kalau ada kaum tu duduk dalam hutan, tak ada seorang pun datang, dia tak beriman pada Allah Taala, dia beriman dengan hantu apa. Jadi akhirat nanti kalau ditanya oleh Allah kenapa tak beriman, maka dia boleh jawab tak ada seorang rasul pun yang datang. Maka terlepas dia. Itu yang dalam akidah kita sebut mereka ni adalah ahli fatrah. Ahli fatrah. Orang yang duduk di antara dua nabi disebut ahli fatrah atau ahli fitrah. Di antara Nabi Isa alaihi salam dengan nabi kita utuskan, masa dia tempoh orang tak beriman. Tak beriman selepas Nabi Isa diangkat ke langit, dan sebelum diutus Nabi, orang menyembah macam-macam ketika itu. Apa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat Quran, Allah Taala sebut apa dalam Quran? Kami tidak akan mengutus satu kaum sehingga diutuskan seorang rasul, hatta yub'atsu rasula. Sehingga Allah Taala, kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga diutus seorang rasul. Jadi satu kaum tu bila diutus seorang rasul, maka dia tolak, masa tu baru Allah Taala ambil kira tentang pegangan dia. Tapi selagi mana tak ada nabi yang datang, rasul datang, tak beriman, maka Tuhan tak kira. Itu kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada dalam satu mazhab mereka mengatakan bahawa tidak, manusia itu cukup ada akal katanya. Maksudnya manusia cukup ada akal.
Allah Ta'ala akan persoalkan di akhirat nanti. Kenapa tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kata satu pendapat, walaupun Nabi tidak ada utus, wajib orang itu beriman kepada Allah Ta'ala sebab dia ada akal. Kata pendapat. Maka dalam akidah Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahawa akal ini ada tempat untuk faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab awal-awal kita tauhid, kita memperkatakan tentang hukum akal. Maka katanya sesungguhnya tiap-tiap seorang yang hendak mengenal Allah Ta'ala, mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah dahulu mengetahui akan hukum akal, ilmu mantik. Sebab tu orang tahmah akidah Asy'ari ni akidah falsafah, kata dia. Banyak sangat falsafah dia kata. Itu antara tuduhan dia. Imam Ghazali ni banyaknya falsafah dia kata. Kerana ia menjadi neraca, menjadi timbangan bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Mana akal kita ni ada peranan untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akal kita ini ada peranan dia untuk kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan, tetapi permulaan wajib untuk kenal sifat Tuhan itu mengetahui hukum akal. Masya Allah, kita kata. Inilah pentingnya ulama, pentingnya orang alim. Awal-awal wajib adalah kenal Tuhan. Ni apa pula kenal akal pula? Tu orang yang tak cerdik. Ilmu yang pertama wajib adalah kenal Tuhan. Tiba-tiba kita tauhid, ilmu yang pertama hukum akal pula. Tu orang yang tak cerdik. Yang wajibnya sembahyang, tapi kono wuduk dulu. Wuduk pula wajib. Itu maksud dia. Maksud dia, bila wajib sesuatu ilmu, dia ada mukaddimah dia. Yang wajib pergi Minang. Yang penting pergi Minang. Tapi bila dah pergi Minang, banyak bondo kita kena sediakan. Walaupun tuan rumah boleh nak kahwin anak saya, tapi datanglah Minang. Daripada motong gotah tu pergi Minang orang tu. Macam tu je kau. Tak boleh macam tu. Dia khabar pergi Minang. Kan? Tak. Walaupun dia kata kono Minang, ada syarat-syarat dia. Bodoh apa nak dibawa, bodoh apa, kono. Walaupun dia kata, dia tak sabut pun. Dia tak sabut tapi kono siapkanlah. Tak boleh daripada tengah perikan kat pasar ni dapat telefon, datanglah Minang tu kata. Atau hari kata pergi. Tak boleh. Konolah ada bondo-bondo kewajipan-kewajipan. Begitu juga ilmu tauhid, wajib mengenal Allah Subhanahu Taala. Tak boleh tauhid terajah masuk je. Mesti ada persiapan dia untuk kita nak belajar tu. Jadi belajar tu, ulama letakkan fahamkan hukum akal dulu. Nah, belajar ilmu tauhid, fahamkan hukum akal itu apa. Sekalipun permulaan wajib atas setiap mukallaf mengenal Tuhan, tetapi permulaan wajib untuk kenal sifat itu, kita kena tahu hukum akal dulu. Fahamkan dulu hukum akalnya apa. 10 minit. Kita tak boleh lama-lama tuan-tuan ni. Tak boleh lama, saya pun tak boleh lama dah. Pengertian hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan sesuatu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau menafikan sesuatu perkara daripada satu perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Tak payah tes. Pada menetapkan sesuatu perkara itu bersalahan dengan hukum adat. Hukum adat ni kita kena cuba, kena tengok dulu. Hukum adat.
Kita rabui daging. Apa itu orang tu rabui 15 minit. Kita kata tak masak daging tu dah. Kita kata. Mana tahu? Mana tahu korban. Dan dulu makan garam pada kau ni. Patutlah darah tinggi, kata dia. Nak masuk ngobarkan dia dah banyak kali cuba. Wan dah banyak kali masak dah. Ini cucu baru nak masak. 15 minit sudah mati api tu. Kita kata tak masak dah, kata Wan ni. Mana Wan tahu, kata dia. Oi, marahlah Wan ni tanya macam tu. Dan dulu makan garam pada kau ni. Patutlah darah tinggi, kata dia. Makna kata Wan dia nak ngobar, ikut adat dia takkan nombuk daging tu. Ikut adat, bukan ikut akal dan sebagainya. Ikut akal mungkin juga lah, tapi ikut adat. Adat dia tak empuk daging tu dah, kata dia. Sebab apa? Sebab dah banyak kali dicuba. Jadi hukum adat ni sesuatu yang dah banyak kali cuba itulah jadi. Saya nak bayar ke Lumpur setengah jam sampai tak? Hukum adat dia tak sampai. Alah. Sebab apa? Dah banyak kali saya cuba dah. Dapat 5 saman. Tak sampai dah, kata dia. Itu apa? Hukum adat. Kenapa hukum adat? Dah banyak kali cuba. Itu namanya hukum adat. Ya? Ada pun hukum akal tak perlu dicuba. Akal saja, hukum akal. Hukum akal tak boleh, kita kata. Dia ada beza sikit, kadang-kadang macam sama hukum akal dan hukum adat ni. Tapi tak sama. Contoh hukum akal lah apa kita kata. Satu lebih besar pada 2. Hukum akal dia tak mungkin. 2 lebih banyak pada 3. Boleh terima tak? Mana tahu, kata dia. Dah pernah cuba ke? Tak payah cuba benda tu dah. Hukum akal dia kan. Ada RM2, ada RM5. Kita nak cuba besarkan nilai RM2 dengan RM5. Hukum akal dia tak boleh. Dah pernah cuba ke? Tak payah cuba dah. Tak payah cuba benda tu. Akal dah begitu kan. Itu sebab hukum akal. Sebab tu dia kata hukum akal ini hukum yang tak perlu dicuba. Itu maksud dia. Hukum akal itu dah menetapkan satu perkara dengan satu perkara yang lain, atau menafikan dengan tidak berkehendak kepada dicuba benda tu. Tak perlu nak dites. Benda yang kita tahu tu kena test. Boleh ke daging ni masak dalam setengah jam? Cubalah. Oh tak mahu dah. Cuba kali kedua pun tak mahu. Cuba kali keempat. Jadi kita kata, daging ni ikut adat dia. Tak mahu dia dah empuk. Kecuali 3 jam baru empuk. Jadi kita kata mustahil pada adat dia mustahil lah. Itu maksudnya pada adat. Bersalahan hukum adat adi, iaitu adat, dan tidak bergantung kepada sesuatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Dan dia tidak bergantung kepada perbuatan mukallaf. Dia bukan bergantung pada kita, tetapi bergantung, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bergantung pada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Bersalahan hukum syar'i. Kemudian ada masa sebelum ini. Pengertian hukum akal adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia sehingga dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Itu beza kita daripada haiwan binatang, sebab Allah Ta'ala berikan kita akal. Itu beza dia, membezakan kita. Akal adalah satu sifat yang dijadikan oleh Tuhan pada manusia sehingga dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Maka dengan dialah boleh menerima ilmu nazariyah. Ilmu nazariyah, ilmu untuk berfikir. Ilmu nazariyah, pengetahuan berfikir. Jadi kalau binatang dia tak ada fikir. Dia kena melintah. Lori tu laju, pada lori tu ada kereta laju, dia tak fikir.
fikir dah kan. Kita fikir. Dan boleh mendirikan segala pekerjaan dengan pemikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Sehingga akal manusia itu boleh berfikir benda yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Tapi kono usahalah. Usahalah memikir itu. Bila kita nak usaha mikir, itu yang kita jadi tak cerdik. Malas nak mikir dah. Cubalah kira dah. Matematik dah kira lah. Malas nak mikir dah. Tak jadi tak cerdik matematik dah. Tapi kalau orang tu nak porah otak. Oh, susah. Dia bersungguh-sungguh. Jadi memerah otak ni juga nama dia jihad. Porah otak ni juga nama dia jihad. Sebab tu porah otak ini satu jihad yang diiktiraf dalam agama dan diletakkan satu kedudukan yang tinggi. Jihad ni banyak. Ada jihad gunakan tangan. Ada jihad gunakan kaki. Sanggup dia datang ke masjid berjalan. Jihad gunakan kaki. Banyak. Ada jihad gunakan harta. Nak keluar RM1 boleh. RM10 boleh. RM100 ni manung tu. Kan? Nak keluar tidak. Susah nak keluar. Jihad. RM200, RM500 itu lagi seminggu mikir. Jihad kan. Susah. Begitu juga akal. Akal ini bila kita gunakan untuk berfikir, yang lagi halus pemikiran dia, maka dia bukan jihad. Sebab itu disebut para ulama itu disebut mujahid. Sebab itu para ulama itu disebut sebagai ahli ijtihad. Ijtihad. Ulama berijtihad. Kenapa disebut ulama berijtihad? Sebab mereka bersungguh-sungguh memikirkan dalil dan sebagainya. Disebab ramai orang Islam tak sedar benda ni, maka dia tak ambil peluang kemuliaan ini. Jadi bagi para ulama yang tahu, maka lapangan berijtihad ini mereka ambil. Dan mereka adalah orang yang cerdik untuk beramal, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama yang cerdik itu Imam Syafi'i, imam kita. Cerdik tentang apa? Cerdik untuk menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud paling cerdik. Maka Imam Syafi'i ini di antara bidang dia ijtihad. Ijtihad ni fikir tentang hukum dan sebagainya. Hukum ni mana dalil dia? Maka dia berfikir, parah otak dia. Mana dalil dia? Sini dalil, sini dalil, sini dalil. Sebab itu Imam Syafi'i bila dia datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal dah bagi tahu dah ke anak dia, Imam Syafi'i ni orang yang zuhud orang dia. Imam Syafi'i ni orang yang rajin beramal. Dia beritahu anak perempuan tu. Jadi setiap hari Imam bin Hanbal dipuji Imam Syafi'i, puji orang yang zuhud, orang yang kuat beramal, orang kuat beramal. Sekali anak perempuan dia kata, ayah panggillah dia sekali datang rumah. Nak tengoklah. Maka Imam Hanbal pun jemput Imam Syafi'i datang ke rumah. Dah bertamu. Bila datang ke rumah, Imam Hanbal pun jamu Imam Syafi'i. Anak perempuan pun tengok Imam Syafi'i. Tengok Imam Syafi'i makan sebanyak-banyak. Ayah makan sikit dia, Imam Syafi'i sampai 3-4 pinggan. Zuhud berbondo itu. Kata anak perempuan dia. Makan banyak. Lepas tu sampai salat Isyak, Imam Ahmad bin Hanbal masuk bilik dia terus sembahyang, ibadat sampai tengah. Anak perempuan dia tengok Imam Syafi'i tersandar ke dinding, lalap. Dahlah konyang, tidur pula, kata anak perempuan dia. Terkejut anak perempuan dia. Entah mana kelebihan Imam Syafi'i dia tak nampak.
makan banyak, tidur kuat. Lalap ya lepas Isyak tersandar dia. Imam Ahmad Hanbal qiyam. Jadi sampai besok anak perempuan dia kata, wahai ayah dia, aku tak tengok sedikit pun kebaikan daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Kata ayah dia, makan sebanyak-banyak kata. 3 pinggan makan habis licin di sapu. Zuhud pun bodoh itu. Kemudian malam lalap tak qiyam pun, dia kata tersandar, dah konyang tersandar. Okey, tak apa. Jadi Imam Hanbal pun bersembang dengan Syekh lepas sarapan sembang. Maka Imam Hanbal, macam mana tuan selama berada di rumah saya semalam? Maka dia kata, Masya Allah, malam tadi aku makan sebanyak-banyaknya sebab aku ingin mengambil barakah sebanyak-banyaknya, dia kata. Sebab aku yakin makanan orang saleh mengandungi barakah yang banyak. Jadi kalau makan dekat rumah tuan guru, makan banyak-banyak dengan niat ambil barakah. Ataupun pergi rumah orang, kalau orang tengok makan banyak, nak ambil barakah, kata dia. Jadi dapat Imam Syafi'i. Dia kata, kenapa? Sebab aku nak ambil barakah. Sebab Imam Syafi'i, aku yakin bahawa makanan Imam Ahmad Hanbal halal satu-satu, maka ada barakah. Jadi nak dapat barakah banyak-banyak, makan banyak-banyak, katanya. Mana ada ilmu lah, bukan makan saja, bukan makan. Sadap memang ramah ni, ramah saja tak dapat pahala kan. Tapi kenapa banyak? Barakah, ambil barakah. Ambil barakah, makan banyak-banyak, dapat pahala. Kemudian selepas sembahyang Isyak, apa yang kamu lakukan? Pada malam tadi aku berjaya menyelesaikan 100 masalah hukum. Aku dapat menyelesaikan 100 masalah hukum hakam agama. Bermaksud ketika dia tersandar, lalap mata, bekas kena lalap, dia memikirkan hukum sekian, dalil di sekian, parah otak. Bermaksud dia memarah otak dia. Untuk mengetahui dalil hukum sekian, datang ayat sekian, hadis sekian. Aku dapat menyelesaikan 100 masalah hukum hakam. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada anak dia, wahai anak anda, dia kata, ketahuilah, jangankan 100 hukum, dan menyelesaikan satu hukum lebih afdal daripada qiyamul ayah engkau, dia kata, daripada malam sampai subuh. Jangankan 100 hukum yang diselesaikan Imam Syafi'i, cukup satu masalah yang dia fikirkan, maka itu lebih besar pahala daripada qiyamul lail, daripada malam sampai ke subuh. Bermaksud betapa besar tingginya nilai ilmu dan betapa tingginya nilai memerah otak untuk faham ilmu. Sebab tu jangan kita kedukut nak parah otak. Malih dia dah poning dia nongai tak faham. Habis tu nak lalap jelah. Dah poning tak faham suruh lalap kan. Jadi memerah otak itu jihad nama dia. Jihad. Ya. Cuba faham, dapat faham sikit. Pahala dia besar. Ya. Ada orang malih dia fikir nak pergi pasar dah ikan kampung ke ikan selah. Itu fikir yang mudah-mudah dia. Dia fikir ilmu ni fikir yang susah. Itu juga nama dia jihad. Dan boleh mendirikan segala pekerjaan dengan pekerjaan yang halus-halus dan sulit. Dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat. Bila fikir yang halus-halus, maka dapat manfaat kepahaman ilmu. Dan yang sulit-sulit. Dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal yang sejahtera, akal waras, akal dan akal yang sehat, melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Jadi akal kita ni tidak sendiri berfikir. Pemikiran dia adalah berpandukan kepada hukum hakam syarak. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat berakal. Itu juga.
Akal berhajat kepada syarak, dan hukum syarak juga berhajat kepada akal untuk faham dia. Jadi saling berhajat. Akal berhajat kepada hukum syarak, hukum syarak juga berhajat kepada akal untuk faham dia. Dia tak boleh dah Quran sebut ambil je lah, fikir betul-betul apa maksud dia. Tak boleh. Yang penting Quran, dah Quran ni ambil betul Quran. Tapi kono bersandarkan kepahaman akal juga. Itu. Jadi Al-Quran sebut Allah Ta'ala ada tangan, yadullah fawqa aydihim. Hukum syarak menyebut Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah Ta'ala duduk di arasy. Ayo, Quran. Kita kena bersandarkan juga akal kita. Hukum akal, hukum akal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Maka kena bersandar juga pada akal gitu. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Walhasil, mana hasil dia? Antara kedua-duanya itu berlaziman, saling berlazimi, melazimkan. Quran berhajat kepada akal, akal Quran berhajat kepada nas Quran dan hadis. Berlaziman dan berhajat antara satu dengan yang lain. Akal berhajat kepada syarak, dan syarak berhajat berakal. Begitulah pentingnya hukum akal. Dan seterusnya bahagian hukum akal, wallahu taala a'lam. Sampai di situ sahaja. Tak boleh banyak-banyak, lolap kan.